Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripadanya, kita dapat sama-sama bertemu sekali lagi pada pagi ini dalam satu kuliah yang dianjurkan oleh Biro Muslimat Masjid Al-Falah USJ 9 di Subang Jaya. Ya, jadi terima kasih kepada semua yang hadir, semua yang menonton. Jangan lupa kita pakat-pakat share kuliah ini. Terima kasih Faiz Helmi, Langkapi Sejahtera, Zailani Kamarudin, Rakan Muslimah Al-Falah, Hajah Salwa, Kak Ruby daripada Australia, Kak Sahaliza daripada Perlis. Terima kasih Azizah Masran, Langkapi Sejahtera, baik-baik, alhamdulillah sihat. Faiz Helmi, Fauziah Syahbudin, Ampang clear, Ahmad Khalil JB clear, Mida Ibrahim, Hashim Abdul Majid, bertemu kita kembali. Selama ni kita dah menghilang sekejap. Halimatun Mak Yusof, Fatimah Abdul Rahman, Nuraini alias Sa'diah Diah. Terima kasih. Selamat pagi semua. Nur Azizi, Lazwan Razali, Kak Syam Mahmud, Hatijah Abdullah daripada Kulim, line clear, dan Kak Tun, Kak Tun Ismail, Latifah Umar, Kota Kinabalu, Akak hadir, Rakan Muslimah Al-Falah. Kalau akak tak hadir, habis orang kuat tu kan. Marni Nani, Kuala Terengganu, Ali Syekh daripada Singapura. Terima kasih orang-orang Singapura, orang-orang Malaysia, orang-orang Indonesia, Brunei dan semualah. Kak Azizun, terima kasih. USJ,
JB clear. Umi umrah. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih pada semua yang komen, terima kasih pada semua yang share, terima kasih pada semua yang bersama pada pagi ini. Mungkin mendengar dengan penuh teliti, mungkin sambil bekerja, mungkin dalam kereta, mungkin sambil mengemah rumah, atau yang lebih hebat lagi mungkin sambil baring-baring di atas pembaringan. Tak kira lah kok mana gaya pun, yang penting apa tu, kita dapat bersamalah pada pagi ini. Terima kasih juga Kak Zari Sofia daripada Australia juga, insya-Allah. Ramai rakyat Malaysia di Australia ni. Mungkin Kak Jan pun ada kot sekali tak? Insya-Allah. Baik, kepada geng-geng muslimat yang ada kitab, yang ada kitab lah, semua ada kitab kan. Yang mana ada kitab, insya-Allah, kalau kitab lama yang warna hijau ni, muka surat 692, kitab Al-Azkar, muka surat 692, kitab Al-Azkar, kitab hijau, kitab lama lah. Nanti kalau ada yang muka surat lain tu, tolong maklum lah, ya, kitab-kitab yang terkini. Di mana sahabat sekalian, kita masih lagi membahaskan tajuk kifarah ataupun denda kerana mengumpat dan cara bertaubat daripadanya. Itu kita dah bincang dah sebelum itu, kuliah yang sebelum ini. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi pada muka surat 692. Terima kasih Kak Saliza Agus, Bazi Aziz daripada Muar. Kak Jan pun ada juga. Dia jarang muncul-muncul ni, dia duduk belakang tabir je. Ahmad Khalil, buat tenang insya-Allah. Ahmad Safri Suryati, terima kasih banyak. Baik, muka surat 692. Kitab lama dah. Kalau ada kitab lain nanti boleh masukkan muka suratnya dalam komen tu, insya-Allah. Tersebut dalam sebuah hadis sahih, dalam sebuah hadis yang sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Ini hadis sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah selalu menolong hamba-Nya. Itu wording yang kita kena ingat betul-betul. Allah, Nabi kata Allah Ta'ala selalu menolong hamba-hambanya selama mana hamba itu menolong saudaranya yang lain. Kena ingat tu, Allah Ta'ala selalu menolong hamba-hambanya selama mana hamba itu menolong saudaranya yang lain atau menolong manusia yang lain. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, muslimin muslimat, so dalam okey, kitab baru putih 562, kitab putih yang baru 562. Yang tak ada kitab buat tenang, dengar saja dah, insya-Allah. Dengar saja. Baik. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW mengingatkan pada kita ada potensi ataupun ada peluang yang sangat besar untuk Allah Ta'ala membantu kita, dengan syarat Nabi kata selama mana kita rajin membantu manusia, selama mana kita rajin menolong manusia yang lain. Tak kira lah, especially orang Islam atau non-Muslim ke, yang belum Islam pun tak ada masalah kan. Sebab tak semestinya kita membantu orang-orang Islam, tapi itu satu keutamaan lah.
Cuma sebagai hak asasi manusia, kita kena bantu juga. Kalau ada jiran-jiran kita, rakan pejabat kita yang mungkin belum Islam tapi dia susah ke macam mana, kita kena tengok jugalah. Itu tanggungjawab kan. Jadi selama mana kita rajin menolong ni, sahabat sekalian, ibu ayah sekalian, menolong ni dia umum kan. Kita tolong dia apa bentuk lah, sama ada tolong dia dari sudut keuangan, kita infak pada dia ke, kita bagi dia duit secara bulanan ke, diam-diam kan. Diam-diam tu lagi bagus lah. Kemudian kita tolong dia dari sudut yang lain, kita tolong anak dia belajar, kita bayarkan yuran, kita tak kisahlah, bagi modal sikit untuk makcik Kia, pinjam nama makcik Kia, meniaga kawan pisang kan. Contoh. Jadi apa juga yang dinamakan bentuk pertolongan keuangan, harta benda, pertolongan dari sudut pandangan, idea, ataupun apa jugalah yang kita istilahkan pertolongan, kita menolong manusia lain, selama itulah kita pula, kata Nabi, ada peluang-peluang yang besar untuk Allah pula tolong kita. Nampak? Jadi adilnya Allah tu, maha baiknya Allah, dia ejaskan benda tu bagi jadi elok untuk kita tak. Kalau kita rajin tolong orang, jangan susah hati. Walaupun kadang-kadang kita tolong tu atas nama individu kita sendiri, kadang-kadang atas nama masjid tak, jawatankuasa masjid, ataupun badan kebajikan masjid umpamanya, ataupun NGO, tak kisahlah, atas apa nama sekalipun, yakinlah sahabat sekalian, Allah akan tolong kita. Sebab dalam hidup ni, benda yang paling utama, yang paling besar ialah kita mengharapkan pertolongan Allah setiap masa dalam kehidupan kita. Khususnya dalam bulan Ramadan yang mulia ini, kita dah masuk hari yang ke-12. Maknanya ialah, tak usah buat-buat heran lah, cepatnya Ustaz. Tak, memang macam tu lah kan. Tambah pula duduk je di rumah kan, tak ke mana, lagilah cepat rasanya. Tahu-tahu dah Zuhur kan, tahu-tahu kan dah pukul 5 kan. Dia macam tu. Jadi apatah lagi dalam bulan yang mulia ni, kita mesti dan sangat-sangat mengharapkan pertolongan Allah dengan cara kita kena tolong orang-orang yang lain dalam apa bentuk sekalipun. Boleh nah? Itu basic dia. Right, terima kasih Nur Hayati Hashim, orang kuat masjid, Biro Muslimat, Rokiah Makno, Ahmad Safri, Abdul Aziz Habibi. Ustaz nampak handsome. Janganlah puji kan. Berkarisma. Macam-macam. Terima kasih Siti Cute daripada Singapura, Narsila Sofia, Pucung, Kak Zah, Abi Talib, Kak Maimanah, Fatimah bin Ali, Kitab Putih tadi 562. Kemudian Su Haji Ishak Kulim, Umi Umrah, tag semua kawan-kawan tu. Umi Adam, kitab yang ketiga. Dia ada 3 kitab. Jangan main-main. Hebat muslimat mengaji ni, sampai 3 kitab. Kan, memang semangat. Kitab nombor 3 616. Kitab nombor 4 yang tak ada kitab lah ya. Buat tenang. Jamilah Awang, terima kasih. Mak Amin Hussein, Muhammad Amin Hashim, macam aku biasa dengar nama ni. Suryati Habibah Abdullah, terima kasih. Aisyah Fida Zaimas, mengomeh pokok bunga. Kemas. Jangan tak kemas. InsyaAllah. Terima kasih Ahmad Safri. Baik, itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. So, prinsip perjalanan hidup kita hari ini, pastikan rajin bantu manusia. Kita rajin tolong orang lain dalam
apa bentuk sekalipun. Macam hari ni lah, kalau musim-musim PKP ni kan, walaupun dah ada PKPB bersyarat yang nampak macam sedikit kelonggaran, kita tolong diri kita dengan cara duduk saja diam-diam di rumah. Tak ada apa-apa, buat macam biasa, duduk diam-diam kat rumah kan, buat kerja macam biasa di rumah. Tak usah kalut. Bila kerajaan kata boleh dah naik kereta 4 orang, satu rumah boleh naik dengan syarat rumah yang sama. Dia kan penuh pula kereta 4 orang entah ke mana hala pun tak tahu dah. Pergi market, pergi pasar raya, pergi kedai 4 orang diusung. Bukannya kerajaan kata wajib naik 4 orang. Kan, kalau perlu seorang-seorang sudahlah, tak usahlah usung satu keluarga tu kan. Itu orang kita ni kadang dia punya kefahaman tu terlajak sangat kan, laju sangat. Bila dah diputuskan pula boleh tidak ada lagi had radius 10 km, dah merayau jauh-jauh pula dah kan. Duduk di Subanjaya ni contoh tak, pergi ke Kuala Selangor dicari ikan kan. Jangan duduk dan diam. Ikan dekat Subanjaya pun ada, buat tenang kan. Jadi maknanya sahabat-sahabat sekalian, itu juga nama dia pertolongan kan. Kita tolong diri kita sendiri. Bila kerajaan kata duduk dan diam, stay at home, duduk dan diam. Kecuali betul-betul ada keperluan mendesak, kita keluar lah kan. Ada hajat yang penting, kita keluar, tak ada masalah. Pergi kerja ke apa, tak apalah. Tapi pastikan SOP tu kena jaga juga. Itu yang paling penting sekali lah. Selain kita bismillah, tawakal, doa dan seumpamanya lah, itu juga sangat penting. Baik, sambung hadis. Baik, perenggan yang berikutnya, Imam Syafi'i berkata, sesiapa dimintai maafnya lalu ia tidak sudi memberi maaf, ia adalah syaitan. Lain macam ayat Imam Syafi'i kan. Imam Syafi'i kata, siapa yang datang jumpa kita minta maaf lalu dia tak sudi nak bagi maaf, dia tak nak maafkan, Imam Syafi'i kata dia adalah syaitan. Maknanya apa? Itu perangai yang tidak baik lah. Bukanlah orang tu setan, maknanya sifat tu tak baik. Sifat yang mulianya, bila orang ada buat silap dengan kita, tak kira lah silap besar ke silap kecil ke, itu cerita lain. Orang tu ada buat salah dan dia mengaku kesalahan dia, dan dia datang jumpa kita, atau dia WhatsApp ke, tak kisahlah, pemberitahuan melalui apa cara pun, dia kata, Kak, saya minta maaf, saya pernah sekian-sekian, saya memang silap, saya mengaku salah, saya minta maaf. Contoh, tiba-tiba kita kata, apa ayat dia nak sebut yang sedap, kasar kan, kita kata no way, contoh tak, kita kata sorry, boleh belah lah engkau, macam-macam lah ayat-ayat yang menunjukkan kita tidak memaafkan. Imam Syafi'i kata itu akhlak yang tidak baik, tidak bagus. Imam Syafi'i menyamakan dengan setan. Sebab setan kan macam tu, sombong kan, sombong lah. Dah orang datang jumpa kita, dia mengaku silap dia, settle lah kan, itu yang terbaik. Tiba-tiba minta maaf Ustaz, saya takkan maafkan. Nampak benar sombong kita tak? Siapa kita yang tidak memaafkan? Walaupun hati sakit, bismillah, pejam mata, kita halalkan, kita maafkan. Nak buat apa kita menyimpan benda yang nak menyusahkan kedua-dua pihak pada hari mahsyar besok? Kita kena baca sampai ke situ tak? Jangan fikir sakit hati je. Baca ke depan, baca di mahsyar besok. Kalau aku tak maafkan dia hari ni, besok di mahsyar jenuh, dia nak cari aku nak kena tunggu dia. Kita nak masuk syurga dah ni, bidadari dah melambai-lambai, kaki tak boleh masuk pasal tak settle lagi. Kan ada satu kerja pula tu. Jadi Imam Syafi'i kata, siapa yang didatangi orang untuk orang tu datang minta maaf ke kita, kita tak maafkan dia, itu adalah syaitan. Maksud dia perangai itu tak elok lah. Menyombong lah, perangai itu tak elok. Baik, bila
ada orang datang buat benda yang sama, dia minta maaf pada kita dan kita maafkan. Kan, dia datang jumpa kat rumah ke apa, tak kisahlah, WhatsApp ke, minta maaf kak, saya silap bla 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 bla, saya minta maaf. Kita menjawab, tak apa, alhamdulillah akak dah maafkan sejak dulu. Ini terbaik. Atau yang ketiga, atau lagi hebat, lagi terbaik, belum pun orang tu minta maaf, kita dah maafkan siap-siap. Yang ni lagi champion lah. Orang Kedah panggil A1, dia panggil. Ni memang A punya. Kan, orang tu belum minta maaf, kita dah get ready dah, siap-siap, kita dah maafkan dia. Kan, tiap-tiap malam kan, sebelum tidur kan, ya Allah, sebelum aku tidur ni, aku dah maafkan semua kesalahan isteri aku, kesalahan anak aku, kesalahan suami aku, kesalahan jiran aku ke, saudara mara aku ke, anak murid aku ke, ustaz-ustaz aku ke, siapa ke, kalau ada, kita maafkan siap-siap tiap-tiap malam sebelum tidur. Ini orang yang sangat hebat pada sisi Allah. Tetapi benda tu agak susah nak buat bagi setengah orang. Bagi setengah orang, dia senang je buat macam tu. Dia senang. Pada dia, alah, apalah sangat kan, kita mementingkan akhirat. Itu bagi setengah orang. Bagi setengah orang, dia jadi susah. Sebab apa? Sebab dia tak mikir akhirat. Dia mikir geram dia je. Saya ustaz, sorry lah, saya takkan maafkan dia 7 keturunan. Agak-agak sikit mengalahkan Masuri kita ni kan. Jadi sahabat sekalian, tak sahlah. Imam Syafi'i kata itu adalah syaitan. Makna perangai itu hodoh sangat kan. Perangai itu perangai yang sangat tak elok lah. Na'udzubillah. Baik, terima kasih. Kita iklan sikit lah. Terima kasih Ramli Pas, Pakcik Ramli lah, orang Gombak kita, Farida Yusof, Batu Kikir, Hamnah Abdul Hamid. Kita hijau tadi 692. Syazwan, 2 pupu saya daripada Labuan, terima kasih. Untung orang Labuan kat puasa awal. Zelani, sesuai warna baju ustaz dengan nampak muda. Macam-macam korang ni kan. Faridah Yusof, baru dapat dengar kuliah, tadi kupas kelapa tu dia. Air kelapa janda pulang. Hui, lain macam ni. Allahu Akbar. Terima kasih Mak Nur, Sa'di Hamid, Maimas pula dah Zaimas. Minta maaf. Pak Cik Ramli tengah menonton. Terima kasih Pak. Cik Syarifah baru masuk Ibon Tebal, seberang Price Selatan, clear. Memaafkan semua orang yang hidup dan mati. Betul, itu yang paling terbaik tak? Terima kasih Kak Farida, Salwana. Betul lah tu. Walaupun benda tu memang susah lah kan. Sehingga ulama sebut memberi maaf itu lebih baik dari memohon maaf. Kita dulu bagi maaf kat orang sebelum orang tu datang minta maaf kat kita tak? Itu yang A+ tadi tu. Kalau ikan kerapu, dia panggil kerapu yang grade A punya. Grade A ni sahabat sekalian, minta maaf pagi kita makan tak? Kan grade A ni yang jenis saiz dia sedang-sedang, sekilo lebih sikit. Itu orang nelayan panggil grade A. Saya pun bekas nelayan juga, jangan buat main. Saya tahu buat ikan ni. Kan, jadi yang tu maknanya level kita biarlah grade A, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, sambung kitab. Ulama dahulu bersyair. Saya baca sikit syair tu nah. Dia ada 4 baris je. Qila li qad asaa ilaika fulan wa maqamul fata ala dhulli arun qultu qad ja'ana wa ahdatha uzra diyatu dhanbi indana al-i'tizar. Ulama bersyair, ulama dululah, dia kata orang berkata kepadaku, si Fulan berbuat jahat padamu sedang kedudukan pemuda aib rasanya jika dihina. Lalu aku menjawab, ia telah datang dan meminta maaf kepada kami.
kerana maaf menurut kami penebus dosa. Inilah yang kami maksudkan, kata pengarang kitab ini, dengan perintah agar melepaskan maaf kepada orang yang tadinya mengumpat, dan inilah yang benar dan inilah yang terbaik. Dah. Baik. Baik, sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Ini syair yang ulama tulis. Dia bagi gambaran ada pemuda yang pernah mungkin mengumpat, menghina, mencaci ulama itu, dan akhirnya dia datang memohon maaf, lalu ulama ini memaafkannya. Ini sifat yang terbaik, ini sifat yang mulia, kan? Sebab itu ialah dalam keluarga, terutama suami isteri, kan, kadang-kadang saya tidak kata isteri itu dan saya tidak kata pula suami, kan, sebab yang menonton ni dua-dua pihak ada. Saya kena berlaku adil lah, kan, tidak menyokong suami dan tidak menyokong isteri juga, kan. Kita bercakap ni secara adil lah. Maknanya kita hubungan suami isteri ni kadang-kadang ada benda yang mengguris, yang kadang-kadang dipendam, disimpan. Kadang-kadang yang mana yang outspoken tu memang dilepaskan lah, kan. Jadi alangkah baiknya kita acap kali lah, tapi jangan hari-hari pula, nanti kan jadi boring pula, kan. Hari-hari jumpa je, sisih keluar bilik air, bang minta maaf je. Lepas tu nak buka peti air, bini lelaki pun buka peti air, bang minta maaf, tepi peti air tu. Itu dah berlebih sangat lah, hilang nilai mahalnya memohon maaf tu bila dah kerap sangat, kan. Jadi tak usah kerap sangat lah, cuma perlu ada dalam keluarga, dalam kehidupan rumah tangga, perlu ada benda tu. Tak perlu ada, supaya kita sedar diri. Orang yang kita meminta maaf itu, orang itu rasa dihargai, dan orang yang memaafkan pula rasa kasih sayang. Itu penting. Sebab itu agama Allah ni, agama Islam ni, agama yang sangat hebat sebenarnya, yang kadang-kadang otak kita ni tak boleh nak memikir apa sebenarnya yang Islam dah letakkan satu garis panduan untuk hamba-hambanya menghabiskan waktu di atas dunia dengan jalan yang sangat cantik. Kadang-kadang kerja kita asyik merungut saja tentang arahan Allah dan Rasul, kan. Kita komplain, leceh lah ustaz kena puasa, leceh lah ustaz kena sembahyang tarawih, komplain tak habis-habis. Penat lah ustaz tutup aurat, kan. Tak usah komplain, sebab bila Allah yang buat, dia yang atur, dia tahu kita boleh buat ke tidak, kan. Allah lebih tahu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan Allah kata dalam Quran, aku tidak akan memberatkan sesuatu ke atas batang tubuh kamu kecuali apa yang kamu mampu buat. Allah atur tu sebab dia tahu kita mampu. Allah bagi kita solat fardu 5 waktu. Allah tahu itu yang kita mampu, walaupun asalnya 50 waktu, kan. Tapi Allah bagi 5 saja, sebab Allah tahu itu yang kita mampu. Allah letakkan ibadah puasa sebulan di bulan Ramadan, kan. Allah tahu itu yang kita mampu, yang wajib. Kalau Allah letak 6 bulan puasa, 6 bulan tak puasa dalam setahun, bagi 2 je. 6 bulan puasa, 6 bulan tak puasa dah. Jenuh kita. Allah tahu kita tak larat nak buat macam tu, banyak kerja lain. Tapi Allah bagi selingan dalam sebulan dalam setahun, bagi perut kamu berehat sekejap. Mesin-mesin dalam perut, organ-organ ni bagi dia rehat, insya-Allah. Baik. Kak As, mohon maaf untuk yang lepas dah akan datang, insya-Allah. Kita pakat-pakat memaafkan. Indahnya bulan, forgive boleh, forget no way. Macam mana ustaz? Itu masalah tu, kan. Kita kena forgive and forget, kena memaaf dan melupakan. Kan kita dah bincang sebelum ni, melupakan antara benda yang Luqmanul Hakim pesan, kalau kita nak selamat atas dunia,
Antaranya lupakan dua benda dalam hidup sepanjang hayat, antaranya melupakan keburukan yang orang lain pernah buat ke atas diri kita. Tu nak kena forget tu kan, nak kena lupa. Tapi yalah, macam kita sebut selalu, benda tu yang susah, tapi kalau kita boleh buat, itu yang paling terbaik. Dan pada saya tak perlu nak ingat pun, walau sakit hati kot mana pun biarlah kan. Kita istighfar banyak-banyak, mudah-mudahan Allah ampunkan kita juga, Allah ampunkan dosa orang yang buat salah dengan kita. Dah hidup kita boleh jadi tenang. Dia nak jadi meracau, nak jadi stres, nak jadi migrain, migrain darah naik kan. Ini antara puncanya. Ini antara puncanya. Kita banyak memikir benda yang tak sepatutnya kita fikir, kita longgok dalam kepala kita. Contoh macam itulah, kesalahan orang kita pendam kan. Marah kat suami kita pendam, tu yang nak jadi panjang cerita tu kan. Jadi tak usah, kita riliskan saja, kita lepaskan elok-elok. Bismillah, ya Allah, aku ni tak ada kekuatan sangat, kau bagi aku kekuatan ya Allah, aku nak maafkan orang ni dan aku nak lupakan ya Allah. Kau lupakanlah aku tentang dosanya. Minta doa begitu dah. InsyaAllah Allah akan tolong kita. Don't worry, insyaAllah. Fatim bin Ali, jika seorang menzalimi kita hingga kesannya hingga ke hujung nyawa, adakah Allah mahu meninggikan darjat kita walaupun orang yang menzalimi itu tidak pernah memohon maaf? Ya, boleh jadi. Kan, orang buat zalim ke kita ni sampai hujung nyawa kita, dia memang tak apa yang didengkinya dah. Tujuan dia apa? Hikmah dia boleh jadi Allah nak perapuskan dosa kita, Allah nak hapuskan dosa kita, Allah uji kita begitu. Allah nak naikkan darjat kita di akhirat besok, Allah nak muliakan kita. Kita kena meletak sangkaan-sangkaan yang baik sentiasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu yang agama anjurkan pada kita. Allah takkan buat sesuatu yang sia-sia. Ma khalaqta haza batila. Allah kata, aku takkan buat benda yang lara, yang sia-sia, yang tak ada faedah. Wa iman kita sakit sekalipun kan, sakit tu Nabi kata penghapus dosa kalau kita sabar. Syarat utama dia kena sabar lah kan. Kalau kita sabar, demam 3 hari, demam tu penghapus dosa. Demam tu juga Allah nak bagi naikkan darjat kita. Macam-macam lah hikmah dia. Itu kita boleh rojak dalam hadis-hadis Nabi SAW. Terima kasih Ustaz Muhammad Nazri, kita punya Imam Masjid Asy-Syarif Meru. Terima kasih Ustaz Maziah Tirun, Ucu Anis, Cik Syarifah. Ustaz nak tanya, macam mana kita orang yang tidak jika orang yang tidak menyukai kita nak salaman, bermaaf-maafan kerana pada masa itu semua ahli keluarga ada, nak berbaik, tapi kat kita dia buat tak tahu, terasa pelik, apa salah kita? Apa pandangan Ustaz? Dia standard lah, benda tu standard kan. Bila dekat kita je dia tak salam kan. Kita hulu dia tak salam. Dia gini, bila jadi macam tu, pertama kita tak usah cakap apa-apa, just kita istighfar je lah. Kita istighfar, kita berlapang dada kan. Kena pula dia pun tak cerita apa silap kita, itu lagi parah, itu lagi memeningkan kita kan. Tapi biar kita jadi orang yang menyambung silaturahim. Tu kena pegang baik-baik. Jangan jadi pemutus. Bila kita hulur tangan, dia tak nak sambut dengan niat nak memutuskan, dia tu berdosa. Kita tak ada apa-apa, kita dapat pahala. Jadi tolong jaga silaturahim, jaga bagi elok, bukan memutuskan, bukan jadi pemutus. Jangan. Nabi kata la yadkhulul jannatal qati', tidak akan masuk ke dalam syurga Allah orang yang memutuskan tali silaturahim.
orang yang putuskan tali silaturahim. Tak usah buat main-main. Bahaya benda tu tak. Dia punya pasal lah. Kita dah usaha nak menyambung, kita dah WhatsApp, dia dah baca, dia tak balas, kita dah macam-macam cara nak sambung, dia buat juga, itu biar kat dia lah. Kita doakan saja. Sisi kita tak dosa lah, sebab kita cuba menghubung. Sebab tu jangan jadi pemutus, ya. Ucu Anis, dunia bukan tempat berehat, berpenatlah untuk akhirat. Bagus. Itu yang saya sebut sehari dua lepas dah. Ingat tu. Ustaz minta maaf gurau pasal makan. Alah, tak apa, gurau-gurau je Suria, apa ada masalah kan, insya-Allah. Terima kasih Arfah daripada JB. Kak Syaliza daripada Perlis. Betul Ustaz, bila forgive memang kena forget. Kalau tak forget, hati kita tak bersih lagi. Betul. Betul. Seperti Nabi kena racun dengan perempuan Yahudi kan, sabarnya Nabi ketika itu. Baik, terima kasih Kak Maimana, terima kasih. Zi Azmi juga, terima kasih. Baik, so clear no? Benda tu kita jaga, jangan jadi pemutus, tapi jadi penyambung. Usahakan, ikhtiarkan, kan? Jaga elok-elok lah, insya-Allah. Baik, sambung kita. Adapun yang diriwayatkan daripada Sa'id bin Al-Musayyab. Sa'id bin Al-Musayyab, ia berkata, la uhallilu man zalamani. Aku tidak akan memaafkan orang yang menganiaya daku. Bawa tenang dulu. Hashtag bawa tenang. Nanti saat kita baca dulu bagi habis. Baik. Daripada Ibnu Sirin, kerana bukan aku yang mengharamkan ribah atasnya, maka aku tidak pula mahu memaafkannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan ribah, yakni mengumpat. Oleh kerana itu tidak pantas bagiku memaafkan apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Baik, adalah riwayat dhaif atau riwayat yang salah. Sebabnya seorang yang melepaskan orang dari dosa bukanlah menghalalkan apa yang diharamkan, hanya saja ia menggugurkan apa yang sebenarnya haknya. Sesungguhnya telah nyata beberapa nas Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan sunat memaafkan kesalahan seseorang dan melepaskan hak tertentu yang dapat digugurkan. Atau ucapan Ibnu Sirin tadi, mungkin maksudnya aku membolehkan adanya umpatan terhadap diriku selama-lamanya. Bukan dia nak bermaksud, siapa ngumpat aku haramkan, aku tak maafkan. Bukan itu maksudnya, kata penulis kitab ini. Mungkin kalau maksudnya dia tidak membolehkan adanya umpatan terhadap diriku, maksudnya kalau boleh janganlah umpat aku. Itu maksudnya, bukan siapa dah mengumpat aku tak maafkan. Bukan itu maksudnya. Sebab dalam segi hukum Islam, sunat kita memaafkan kesalahan orang. Sunat saya maafkan kesalahan ibu-ibu, tuan-tuan, ibu-ibu yang menonton ni maafkan kesalahan saya. Sunat, bukan wajib. Maksudnya apa? Terpulanglah. Saya tak nak Ustaz, saya nak settle kat akhirat. Terpulang. Terpulang kalau nak rasa susah ke, nak rasa kelang kabut tak. Baik settle kat dunia lah, senang. Kan? Bahasa mudahnya begitulah. Biar settle kat dunia elok-elok, kita jaga elok-elok, kita tak nak berpanjang-panjang di akhirat. Yalah, kita hidup dunia ni, sahabat sekalian, ibu-ibu, berapa lama sangat? Kan? Kita tengok hari-hari orang mati COVID, korporal polis kena langgar dek pemandu mabuk, mangkuk ayun ni, geram tu aku. Kan? Mudah-mudahan kena hukuman yang setimpal. Sultan Selangor pun hari ni buat titah
kemurkaan, kan, minta dijatuhkan hukuman setimpal pada pemandu mabuk begitulah, yang menyebabkan kematian. Kalau dia mati tak apa, tak menyusahkan orang. Ni orang lain yang tak bersalah mati, korporal polis lah, anggota polis, kan, bomber dan sebagainya. Jadi sahabat sekalian, itu benda yang sangat penting untuk kita faham. Maksudnya tadi, yang terbaik kita sunat memaafkan, bukan wajib, tidak wajib. Saya tak nak maafkan dia, Ustaz, suka tingkau lah, orang dah cakap berbuih-buih, kan. Terpulanglah atas individu. Tetapi bila kita ikut hukum sunat kita memaafkan, itu yang paling terbaik sekali sebenarnya. Tak percaya, cuba buat. Dah kita maafkan semua orang, kan. Ramai, Ustaz, yang saya simpan list ni ada dekat 19,265. Banyaknya. Kan, banyaknya, agak-agak lah sikit kat, oi, kan, banyak benar tu, tak payah simpan list panjang-panjang macam tu, kan. Kita riliskan semua list tu, bagi zero balik, kosong balik, tu tengok tenang tak hati kita, insya-Allah tenang, kan. Insya-Allah akan tenang. Baik, sikit lagi saya nak sambung tu sebelum kita intai sikit soalan kalau ada dekat itulah komen-komen kita ni, mana yang saya boleh jawab lah, insya-Allah. Baik, sungguh sekiranya seorang berkata, aku bersihkan peribadiku, yakni aku serahkan peribadiku bagi orang yang mahu mengumpat aku. Maksudnya tidaklah bererti ia boleh diumpat. Bahkan sama saja haramnya bagi setiap orang mengumpatnya, sebagaimana haramnya mengumpat orang lain. Jadi mungkin ayat tu dia nak bagi tahu jangan mengumpat, bukan dia suruh mengumpat. Itu ayat tu kena faham betul-betul tak? Itu kita kena reti. Allahu Akbar. Baik, Cik Syarifah, terima kasih Ustaz atas ulasan tadi. Ali Syekh, Ustaz, nasihat sedikit pada anak-anak muda zaman sekarang yang selalu post makanan time-time bulan puasa. Kesian ke orang yang kurang berkemampuan, tambah lagi musim PKP. Benda ni sebenarnya saya sebut lama dah, kan. Facebook kita, terutama Facebook ke Instagram, kan. Kalau kita nak share resepi, tu cerita lain lah, kan. Cara-cara masak cekodok, pisang ke apa, tu cerita lain. Kita just nak share resepi. Tapi kita tangkap gambar, letak atas meja, kita pamerkan. Sebab pada saya benda-benda macam tu tak usahlah. Tak usahlah kerap sangat, atau kalau boleh tak usah langsung. Jangan langsung. Sebab kita tak tahu friend list kita tu senang atau susah. Mana tahu dia tengok juadah kita, dia terliur ke, bini dia sedang mengandung pula, kan, mengidam pula apa yang dia nampak, ada satu kerja pula dah. Jadi elakkanlah. Pada saya, elakkan kita post gambar-gambar makanan, terutama Ramadan ni lah. Luar Ramadan pun serupa je sebenarnya, kan. Elakkanlah, elakkan. Terutama yang jenis buffet satu meja penuh ni, kan, dengan kuih, dengan buah, dengan roti bom, dengan roti john ke apa ke benda ni, tak usah lah, kan. Itu lebih selamat lah. Sebab kita tak nak, kita tak tahu orang yang tengok tu, kan. Orang yang tengok tu dia macam mana, kita tak tahu. Jadi terima kasihlah Abang Ali, tolong peringatkan benda ni, kita elak-elakkanlah, insya-Allah. Rafilah Adnan, jadi penghubung bukan pemutus. Rakan muslimah, semoga kita jadi orang yang pemaaf. Shini Naina, Assalamualaikum Ustaz, tuan tanah, ni tuan tanah Kedaung ke? Tuan tanah sebelah rumah saya tak tahu tuannya sampai 5 tahun. Tak tahu tuannya ke tuanya. Tuannya sampai 5 tahun. Tuan tanah sebelah rumah saya tak tahu tuannya sampai dah 5 tahun. Buah-buah durian dan rambutan buahnya lebat. Soalannya, boleh ke saya ambil kerana buahnya luruh sampai busuk? Baik, bila kita tak tahu tuan tanah, tuan tanah sebelah rumah kita, kan, siapalah tanah siapa, kan, dia pun dah 5 tahun tak menjenguk ni. Jadi ada ulama bincang, kalau
kalau manfaatnya tidak bertahan lama. Macam buah lah kan, kita tengok je buah rambutan, buah durian tu kan, tak ada siapa ambil. Betul, itu bukan hak kita, tetapi disebabkan kita tak tahu siapa tuan dia, asasnya ulama kata tak usah ambil lah. Tapi untuk orang kata menyelamatkan daripada mudarat yang lebih besar, maka kalau kita rasa aku kena ambil juga ni, sekejap lagi kan membazir pula, maka ulama ada yang membincangkan ambil, dan mudah-mudahan boleh makan lah maksudnya. Tak usahlah pula ambil pergi buat jual pula, itu terlebih lah kan, just untuk kita makan saja. Maka ulama kata boleh, dan mudah-mudahan pahalanya mengalir pada tuan tanah yang tidak dikenali itu. Dia gitu. Boleh. Tapi kalau kita rasa walaupun boleh Ustaz, tapi takut kan dia tak halal, kalau takut tak payahlah, kan. Lebih selamat gitulah. Jadi apa pun cuba ikhtiarkan. Mana tahu satu hari besok tuan tanah tu datang kan, kita pun beritahulah, minta maaf pakcik, selama ni saya tak tahu pakcik tuan tanahnya, ni bila pakcik datang saya minta maaf ni, saya dah telan, saya ingat dah 360 biji durian kan. Kalau dia kata halal kan, alhamdulillah. Kalau dia kata saya tak halal kan, jenuh kita lah kan. Kena ganti balik lah kalau dia kata tidak halal kan. Tapi mudah-mudahan lah, insya-Allah kita niat yang baik, sebab kita tak nak buah tu sampai rosak dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Teringat masa mak penakan saya sakit sampai dia meninggal, anak perempuan mak ngah tak benarkan saya dan mak pergi ziarah maknya. Artinya mak saya adik kepada mak dia, makcik ada. Kami pun tak boleh pergi masa mak ngah sakit, sehingga mak saya tak sempat tengok kakaknya dikebumikan. Yalah, memang isu ni selalu jadi kan. Tak benar akan datang. Ini semua cerita, yalah, kadang-kadang kita tak tahu di sebalik punca asal kejadian tu. Tetapi kalau dah sampai melibatkan hingga saat-saat nak meninggal pun tak bagi datang juga, itu benda yang sangat berat lah sebenarnya kan. Sebab itu yang terakhir kita nak tengok, apa orang panggil, wajahnya sebelum dia meninggal kan, sebelum dia dikebumikan. Benda-benda macam ni tak sepatutnya jadi. Tapi kita tengok, minta maaf saya sebut kan, apa tu, banyak terjadi dalam masyarakat Melayu kita. Banyak terjadi dalam masyarakat Melayu kita situasi yang seperti itu, kan. Situasi apa? Situasi macam tadi itulah, bergaduh-gaduh sampai membawa kepada mati. Maksudnya mati yang tak dibenarkan ziarah kan, mati yang tak boleh jumpa orang tu orang ni, macam-macam lah. Jadi tak sepatutnya lah sahabat-sahabat sekalian, benda-benda macam ni boleh berlaku, dan itu antara sifat yang tidak baik lah. Maknanya orang kata still ada dendam, ada dengki kan. Orang kata nak memuaskan nafsu, padan dengan muka dia, tak dapat tengok adik dia mati kan. Tak salah, jangan sampai begitulah kan. Sebab kita tak tahu pula nasib kita ke depan ni macam mana. Kita kena ingat tu kan, kita pula ke depan tu nanti macam mana. Kena ingat balik benda-benda macam ni kan. Sebab masing-masing Allah Ta'ala tu dia buat adil lah, kan. Allah ni bila dia mengatur hukum, tak usah cakap apalah, itu memang yang terbaik yang Allah Ta'ala buat kepada manusia, insya-Allah. Jadi sahabat, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, teruskan share, teruskan menonton. Kita ada sikit lagi masa untuk kita habiskan kuliah kita pada pagi ini. Dan tuan-tuan cuba tengok dekat komen tu, Kak Ajah Salwa dia dah pinkan dekat situ nombor apa tu nombor akaun Masjid Al-Falah untuk
tuan-tuan, ibu-ibu yang nak menyumbang, yang nak menderma untuk program-program kita lah, program-program kuliah online yang dianjurkan di Masjid Al-Falah khususnya. Jadi minta sahabat-sahabat mana yang ada lebihan keuangan, kalau tak lebih pun tak apa, sumbang aja kan, terutama infak-infak kita lah di bulan Ramadan yang mulia ni. Itu yang kita nak kena perkemaskan lah, insya-Allah. Baik, saya nak habiskan sedikit lagi pada perenggan yang terakhir tu, hadis tu. Baik, ada hadis yang berbunyi ayajizu ahadukum ayyakuna ka abi damdam kana iza kharaja min baitihi qala inni tasaddaqtu bi'irdi 'ala nasi. Apakah salah seorang dari kalian, ni Nabi sebut ni, apakah salah seorang dari kalian tidak dapat berbuat seperti mana Abu Damdam. Ini nama salah seorang sahabat Nabi lah, namanya Abu Damdam. Apa yang Abu Damdam ni buat? Nabi kata, kamu tak boleh tiru ke? Itu bahasa mudah kita nak faham lah. Nabi kata, takkan kamu tak boleh tiru macam mana yang Abu Damdam buat. Bila dia keluar rumah, dia berkata, sesungguhnya aku bersedekah dengan puji cela peribadiku kepada manusia. Tiap kali dia keluar rumah, itulah yang Abu Damdam akan cakap. Dia akan cakap. Dia kata apa? Aku berserah, aku bersedekah dengan puji cela peribadiku kepada manusia. Maksudnya apa? Aku tidak akan menuntut pun satu keaniayaan yang dilakukan orang terhadap diriku, baik di dunia maupun di akhirat. Okey tak ucapan tu? Okey lah, okey sangat-sangat. Kan? Okey sangat-sangat. Tak? Okey sangat-sangat. Kita apa hal pun, kita keluar rumah kok ada orang nak mengumpat aku hari ni, halal je lah, biarlah. Allah ada, biar Allah urus. Sudahlah. Kan? Kita pun tak pening kepala tak? Kita pun tak pening kepala, insya-Allah. Kak Faridah, buah-buahan saya kat kebun selalu orang curi buat jual bila musim buah. Macam mana kalau saya tak halalkan, Ustaz? Itu terpulang pada akak lah. Sebab akak punya kebun. Kan? Mungkin kita dah ikhtiar buat pagar macam-macam, tapi orang curi juga. Kita geram, bila selalunya tak halal tu sebab kita geram kan. Tapi macam saya kata tadi lah, kalau kita boleh halalkan menjadi pahala sedekah, besar pahala Kak. Bayang kalau 15 guni buah rambutan dicuri, tak besar pahala Kak Faridah. Kan? Itu yang terbaik. Sebab Nabi kata, bila kamu tanam buah, kadang-kadang hasilnya belum tentu kamu dapat. Kan? Kadang-kadang hasilnya orang lain yang dapat. Iaitu orang yang lalu dia pump, dia petik, dia ambil. Itu orang tu dapat. Walaupun cara tak betul kan, tapi orang tu dapat. Atau kadang-kadang binatang yang dapat. Burung makan buah mangga ke apa kan, buah jambu ke apa, bukan rezeki kita. Dan Nabi kata itu semua dapat pahala sedekah. Tak. Tapi kalau kita boleh halal, itu memang terbaik lah tu kan. Macam inilah depan rumah saya duduk ni, ada pokok mangga tau. Itu hari saya ada masuk gambar 2 biji kan. Kalau siapa tengok Facebook saya, ada 2 biji buah mangga tu, warna hijau lagi. Masa tu tak masak pun, lama baru dia nak masak. Baru ni saya tak perasan buah tu dah jatuh, ada orang letak atas tempat pos, peti pos tu. Tapi buah dia tak banyak, 2 biji tu je. Yang tanam tuan rumah yang asal. Tuan rumah tu ada seberang rumah saya ni. Dia duduk depan tu je. Dia dah pindah rumah lain, tapi rumah dia tengah buat, tak siap lagi, dia duduk menyewa depan ni. Kan? Dia kata, Ustaz, saya tanam pokok ni Ustaz. Memang sedap Ustaz. Buah dia memang sedap, dia kata. Saya bila dengar dia kata sedap tu, kita ni hantu mangga kan. Jadi, tak boleh tahan ni. Bila nak masak kan. Baru ni, bulan Ramadan baru ni lah.
minggu lepas kot. Gugur dia saya tengok ada atas peti tu. Mungkin dia letak kot saya rasa. Saya pun tak perasan sebab kita pun tak keluar rumah sangat kan. Jadi bila saya makan tu, ni bukan nak cerita buat makan ya. Tapi bila cerita buat makan ni, apa tu, okay, level dia bawah sikit lah daripada harum manis lah. Wah kan, memang sedap memang manis gila, sedap. Tunggu yang sebiji lagi tu halus saja kan, tak besar-besar lagi lah. Buat tenang lah itu, ada rezeki ada lah insyaAllah. Okey. Ya, boleh Kak Faridah, terpulang Kak Faridah lah. Kalau tak halal kan nak buat macam mana kan. Tapi kalau halal kan yang tu yang terbaik lah. Kak Asnah, macam kakak yang dah meninggal dan arwah tak izinkan adik dia pegang mayat si kakak tu, macam mana pula tu Ustaz? Kakak meninggal dan arwah tak izinkan adik dia. Maksud dia masa hidup kakak dia beritahu kat adik, esok aku mati kau jangan pegang mayat aku, macam itulah kan. Tapi sebenarnya kakak dia dah mati, dia pegang je lah. Dah, kakak dia dah mati kan, kakak dia bukan tahu pun kan, kakak dia dah mati, pegang je lah. Tapi sebenarnya gini, itu saya bergurau je tu nah. Dia sebenarnya gini, itu saya kata tadi, sepatutnya benda-benda macam ni tak berlaku sepatutnya. Kalau hati kita elok, hati kita bersih, apa hal pula kita tak benarkan orang-orang yang kita sayang, especially adik-beradik kita sendiri. Esok aku mati, kau jangan jejak rumah aku, kau jangan tengok mayat aku. Hebat sangat ke kita? Sedangkan kemuliaan orang yang mati apabila ramai orang datang menziarahinya. Nampak? Tiba-tiba kita pula tak benar adik-beradik datang. Tak kerugi namanya tu. Dahlah adik-beradik kita atau adik-adik kita tu adik yang baik, adik yang mungkin soleh, yang mungkin solehah, orang yang beriman kan, orang yang rajin baca Quran. Dia datang pun dia baca Yasin, hadiah ke kita juga. Tiba-tiba kita tak bagi, siapa rugi sekarang? Nampak? Sebab itu saya kata, kita dalam dunia ni jangan buat benda yang orang panggil secara emosi. Secara emosi lah, tak usahlah. Sedangkan ialah kematian ni benda yang terpaksa kita hadap. So bila lagi ramai orang datang kan, itu petanda lagi mulia sebenarnya. Macam kita tengok arwah abam dulu kan, geng gombak saya mati kan, meninggal, tengok apa ramai orang datang. Ulama' pula tu yang ramai yang datang kan, ulama', ustaz-ustaz, orang-orang alim yang tak tahu entah siapa, bukan ada hubungan darah pun, tapi penuh Masjid Zakaria Batu 8.5 Gombak tu kan. Itu rezeki dia, sebab dia orang baik. Tiba-tiba kita pula pesan warning siap-siap, mati aku esok, jangan, geng masjid ni jangan datang. Rugi kita, tak salah buat gitu nak. Berdosa lah, tak salah kita buat gitu. Baik, kalau ikut timing kita ni sebenarnya dah habis ni kan. Pembacaan saya di bawah tadi tu pun dah habis. Nanti tajuk baru namimah, yang tu saya tunggu arahan daripada Hajah Salwa lah. Bila diorang nak ngatur, kalau ada rezeki lagi nanti kita jumpa pula. So siapa yang nak beransur, yang nak pergi makan pula, silap, yang nak buat kerja ke apa, silakanlah. Terima kasih Kak Latifah Dahlan, Ampang clear. Kak Maimanah, buah mangga depan rumah orang India suka ambil. Itu memang perangai dia Kak. Rumah lama saya tu hari ni bukanlah rumah baru, ni saya pindah je, masih sewa lah kan. Tapi area yang dekat jugalah. Saya duduk SU3, Sarjana Utama 3. Masa saya duduk 3 tahun lepas, Sarjana Utama 1, sebelah rumah jiran tu ada buah mangga kan. Orang India tu rajin. Aduh, dia kata tanah kerajaan kan, suka hati dia je. Kalau ikut hati tak nak halalkan sebab dia curi buah cempedak yang grade baik. Kak, kalau grade baik akak halalkan, lagi besar pahala akak Faridah ni. Kan, saya boleh cakap je lah Kak ya, tapi terpulang pada akak lah. Tapi kalau boleh halal itu memang besar pahala Kak, jangan buat main kan. Setakat buah-buahan tu cerita dunia kan, esok Allah ganti dalam syurga besok insya-Allah.
Untuk tidak sakit hati berpanjangan, saya dah upah orang potong pokok mangga tu. Selesai masalah tak? Siapa pun tak boleh ambil lah. Kak Jamaliah, betul. Sayang adik-beradik, biarlah berkumpul sampai syurga. Amin. Betul tu Kak Ruby. Udah meninggal tak? Tak belik dah. Allahu Akbar. Macam-macam. Pernah anak mangah saya kata, sebab ayah dia meninggal. Ayah saya meninggal dulu. Selepas tu 2 bulan ayah dia meninggal. Itulah. Macam mana tu Ustaz? Macam tu lah cerita dia tak. Sebab itu balik pada asalnya balik. Tak usah kita ni menimbulkan suatu arahan yang agama pun tak suruh kita buat macam tu. Kita tuduh orang ni jadi punca kematian. Kita tuduh orang ni lah jadi sebab kalau tidak aku tak macam ni. Tak usah menyalah-menyalahkan orang. Hidup kita ni pastikan kita berlapang dada dengan semua orang, dan pastikan balik pada ayat yang pertama tadi tu. Ayat yang pertama tadi, hadis Nabi yang kita baca kan, siapa yang tolong manusia, selama itulah pertolongan Allah akan datang pada dia. Sekarang ni sahabat sekalian, ibu-ibu, tuan-tuan, kita hidup nak cari rahmat, nak cari pertolongan Allah, nak cari keampunan Allah. Tapi kalau kita buat benda-benda yang Allah tak setuju, macam mana rahmat, keampunan, kasih sayang, pertolongan Allah nak datang pada kita? Kan? Itu yang kadang-kadang, ialah minta maaf sebut, yang kadang-kadang orang tak peduli. Sebab kita kira geram kita masa itu. Allahu Akbar tuan-tuan. Geram ni geram lah, tapi nak lama mana kita nak geram-menggeram tu kan. Lama mana kita nak geram-menggeram tu. Jadi tak usahlah kan, kita buanglah sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang keji tu. Betul tu Kak As sebut tu, betul lah tu kan. Tak kira lah tanah kerajaan ke, tanah kita ke, tanah siapa, tetap ada pahala tu. Yang penting sekarang ni pahala tu, terutama tanam pokok ni kan. Sebab apa orang dulu dia tanam pokok durian, orang kata lama nak buah ni, 5-6 tahun ni. Engkau umur dah 75, tak lama ni, silap buah tak keluar kau mati dulu. Orang tua jawab apa? Biarlah, anak cucu aku boleh makan kan, kata. Nampak pahala dia tu. Bayang kalau 50 pokok dia tanam, kalau 200 pokok dia tanam untuk anak cucu dia, kan kebesar pahala tu kan. Musang king pula, kalau King Kong king lagi besar pahala. Kan. Jadi sahabat, buat bertenang dalam pencarian pahala ni, memang cabaran dia besar kan, terutama halal menghalalkan, maaf memaafkan. Yang ini orang Melayu kita ni sampai 7 keturunan lah, dah jenuh kita. Na'udzubillah. Baik. Betul Kak Saliza, tarbiyah hati, halalkan, maafkan, memanglah itu je jalan dia. Rafi'ah Adnan, pencerahan yang amat jelas. Terima kasih sama-sama. Zaimas, nak ambil minta izin lah. Itu yang terbaiknya kan. Kalau nak minta kan, minta, Kak boleh ambil mangga 2 biji, ambil lah. Manusia ni bila orang minta, dia biasa dia akan bagi kan. Dah buah mangga ada 200 biji, larat kau nak telan seorang kan. Bagilah siapa-siapa yang nak tu kan. Atau lagi baik kita tanam buah mangga, siapa ambil aku halalkan. Itu lagi besar pahala sahabat sekalian. Kita cerita pahalanya ni. Kan. Minta pendapat ustaz, memaafkan tapi tidak melupakan. Lir Rahman. Ni yang saya sebut tadi. Tadi saya sebut dah. Kan? Maknanya apa? Forgive, don't forget. Kan? Tak boleh lah. Kita dah maafkan, sepatutnya kita lupakan. Tak usah dikenang-kenang. Barang yang lepas jangan dikenang. Kan? Benda yang dah lepas, atau benda yang sebenarnya benda tu tak perlu untuk kita kenang, sebab tak ada faedah. Tak ada faedah pun. Kita duduk kan, ni habis kuliah ni kita duduk termenung, teringat dosa orang sebelah. Kan menghabiskan pahala puasa kita je kan.
Tak payah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita lapangkan dada, insya-Allah kita minta apa yang terbaik yang Allah boleh bagi pada kita, minta tolong dengan dia, insya-Allah. Ya. Okey dah tu. Nizahani, salam Ramadan, alhamdulillah pencerahan Ustaz panjang lebar dan jelas. Ustaz betulkan kalau saya salah, kalau tak ada anak andai di dunia ini, bolehkah kita doa supaya Allah beri di syurga? Boleh, tak ada masalah. Minta maaf saya sebut tu. Orang yang berkahwin tidak ada anak, memanglah orang kata dari sudut dunianya tidak lengkap kan. Dia duduk berdua je laki bini. Tapi sedar tak ada satu kebaikan sebenarnya Allah bagi pada golongan ini, iaitu mereka tidak ada dosa dalam mendidik anak. Oh, jangan main-main tuan-tuan. Kita yang ada anak ni, dosa mendidik ada tak? Ada. Dosa kita tipu anak ada? Ada. Nampak? Kita pandang yang positif. Saya ramai anak murid, adalah, bukanlah ramai sangat, tapi ada. Kan? Sebelum ni dia mengandung, gugur sampai 3-4 kali gugur lah, kali tak lekat lah. Sampai hari ni duduk berdua je. Elok je, bahagia. Kan? Cuma orang kata kalau ada anak tu menceriakan, tapi sebenarnya tanggungjawab dia besar. Tanggungjawab mendidik. Kan Nabi kata kalau silap gaya didik, besok anak ni heret mak ayah dia masuk neraka kan. Nampak? Jadi tak apa, boleh Niza nak berdoa minta kebahagiaan dan anak dalam syurga ke apa, mintalah. Anak-anak bidadari menunggu kita, insya-Allah. Kemudian Kak Ruby, halalkan, maafkan yang terbaik. Di akhirat jenuh nak cari, bagi clear kat dunia dulu. Alright. Terima kasih Ustaz, penjelasan yang mudah difahami. Terima kasih semua. Okey. So, penutup kuliah pagi ni, jangan lupa orang nak berhenti, dia masuk komen. Assalamualaikum Ustaz, dulu-dulu pernah cuci rambutan, tuannya dah meninggal, macam mana nak lupuhkan dosa? Kan, tu zaman jahiliah kita dulu tak. Cara dia, ulama kata yalah, tuan dia kadang dah meninggal, tuan dia entah ke mana hala kan, tak kenal, balik sekolah kaut je buah rambutan orang, zaman-zaman dulu kan. Macam biasa buat aja. Ya samalah, saya pun kecil-kecil macam tu lah juga kan, kita dulu-dulu. So kaedah dia macam mana? Ulama kata kita infak, kita sedekah. Anggaran nilai yang kita ambil buah tu, katalah sekilo tak, RM10 contohnya, buah rambutan contoh kan. So kita infak RM10, ya Allah, pahala RM10 ni aku hadiahkan kepada tuan rambutan yang aku pernah curi dulu. Boleh? Ulama kata itu antara kaedah terbaik. Sebab kita tak tahu tuan dia di mana, dan kita tak tahu tuan dia dah hidup ke mati, kita tak jumpa dah. So itu kaedah yang terbaik lah, insya-Allah. Betul, mesti ada sebab Allah tak bagi zuriat. Betul. Kalau nak cerita zuriat ni, saya lagi best kan. Anak sulung, lepas kahwin terus dapat anak sulung perempuan. Ni geng-geng muslimat tahulah ni. Muslimat Falah dia kedai sangatlah anak-anak saya ni kan. Lepas saya kahwin kali pertama dulu, ayat tu saya macam ayat bulan-bulan puasa ni kan, 19 Mei. Macam dah dekat je anniversary tu, saja beritahu tarikh tu kan. Kalau nak alamat boleh PM tepi. Jahat ustaz ni. Saya menikah dulu 19 Mei tahun 2000 kan. Tahun 2000, 19 Mei. Hari ni berapa Mei? 5 tak? Ada 14 hari lagi lah. Boleh kumpul-kumpul duit, bawa-bawa tenang. Boleh, tak ada masalah. Kita terima seadanya. Baik. 19 Mei 2000 saya kahwin. 2001 dapat anak pertama perempuan. 24 bulan 4 bersedia dia baru lepas ni. Lepas tu nak boleh hak nombor 2 ni lambat sangat kan, selepas 14 tahun. Selepas 14 tahun tu baru keluar hak lelaki yang selalu interfere masa macam doa kan.
Ni tadi dia bangkit lah. Saya tengok ni dah bergolek pula lah tidur. Satgi saya kena tutup sendiri telefon ni. Selalu dia yang tukang kameraman je. Kan? Lepas 14 tahun baru keluar nombor 2. Jadi saya letak aja sangka baik dengan Allah. Masa lepas anak sulung tu 4 tahun, dah 5 tahun kan. Biasalah orang pun tanya, Ustaz, bila nombor 2 Ustaz? Saya kata nombor 2 ni kalau buat sendiri jadi tiap-tiap tahun beranak, saya kata. Tapi ini Allah yang izin kan. Kita usaha tapi Allah kata belum. So saya letak sangka baik. Ada hikmahnya, mungkin Allah letak jarak yang agak jauh 14 tahun kan. Sekarang ni yang kecil lelaki ni baru 5 tahun. Jadi kita sangka baik je dengan Allah kan. Itu habuan kita. Alhamdulillah ada juga daripada tak ada. Dan yang tak ada pula syukur dapat pasangan hidup kan. Ada orang tak kahwin kan. Itu habuan kita masing-masing. Yang penting kita sabar, kita redha insya-Allah. Cerita sedih lah pula kan. Tapi jangan lupa 19 Mei tu jangan lupa. Itu tarikh keramat. Pokok buah-buahan yang masuk dalam tanah kita boleh tak kita makan kalau tak minta? Asasnya tak boleh lah. Walaupun pokok tu menjulur masuk ke rumah kita kan. Kena minta izin. Kalau dia kata boleh, kita ambil. Tetapi kena ingat, tuan tanah yang pokok dia menjalar masuk rumah kita, menjadi tanggungjawab dia pula memastikan pokok tu tak menjalar masuk rumah kita. Maknanya dua-dua kena ambil peranan lah. Peranan kita minta izin dulu. Walaupun pokok tu menjalar sampai ke dapur rumah, minta izin. Kalau dia bagi, boleh ambil. Dia tak bagi, tak boleh ambil. Tak boleh makan. Dan hak tuan rumah, hak tuan tanah yang punya pokok tu, memastikan pokok dia jangan menjalar ke rumah orang sebelah. Kalau dia tak nak bagi. Kalau dia bagi, tak apa. Menjalar ke mana pun kan. Tapi dia kena jaga jugalah. Tak boleh lah menjalar melampau-lampau kan. Sampai ulas hawa pun berehat bawah tu kan. Itu cara dia. Fatim bin Ali mengikut sirah Nabi, baginda maafkan orang yang bunuh pakcik baginda Sayyidina Hamzah, tapi baginda tidak benarkan orang tersebut berjumpanya lagi. Yang bunuh Sayyidina Hamzah ni siapa? Isteri Abu Sufyan pada masa itu. Tak silap saya Hindun kan. Memanglah Nabi memaafkan, walaupun ialah pada Nabi berat juga pada masa itu kan. Sebab apa? Sebab Sayyidina Hamzah ni pak saudara Nabi yang Nabi sangat sayang. Nabi sangat sayang pak saudara dia. Yang selama ni Sayyidina Hamzah ni tak pernah peduli pun apa Nabi buat kan. Dia tak peduli. Sayyidina Hamzah ni kerja dia memburu binatang. Sampailah satu hari Abu Jahal pukul Nabi. Masa tu dia naik angin. Akhirnya dia masuk Islam. Selepas beberapa hari Sayyidina Umar memeluk Islam. Jadi akhirnya dia dibunuh oleh Hindun. Walaupun beratlah Nabi nak maafkan sebab Nabi sayang kan. Yalah, Nabi pun dia manusia juga, dia ada perasaan. Tapi endingnya tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkannya juga insya-Allah. Apa hukum ibu yang jadi imam untuk anak yang berusia 9 atau 11 tahun? Anak dia 9-11 ni lelaki perempuan kan. Kalau lelaki atau perempuan pun kalau tak mampu lagi jadi imam, boleh je bagi ibunya dah, tak ada masalah lah yang tu. Dia jadi imam tak ada masalah. Janganlah tutup lagi Ustaz. Boy, nak tutup kedai dah ni kan. Petang kan kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih semua, terima kasih. Kalau tuan tu bukan orang Islam, tuan mana ni? Tuan yang kita ambil tanpa izin ke apa? Sama juga kan. Kalau tuan itu bukan Islam, maknanya kita istighfar je lah, minta ampun dengan Allah atas dosa kita kan. Itu kaedah dia. Sekecil itu kadang-kadang macam gayanya nak berpuasa. Sahur bangkitlah kat as. Pagi tadi bangkit, kemarin bangkit sahur kan. Itu dah tergolek syahid dah tu. Tak makan apa lagi. Puasa sekerak hari je lah kot. Tu dia Kak Syam, 19 Mei senang nak ingat lepas 13 Mei. Allahu Akbar. Terima kasih Kak Kalsum. Amin ya rabbal alamin.
Rembat rambutan arwah Pak Noor. Itulah tu. Zaman-zaman dulu dah. Okey, baik. Terima kasih semua. Terima kasih. Minta maaf banyak atas kelemahan penyampaian kuliah pagi ni. Terima kasih sekali lagi pada semua yang menonton, yang komen, yang share, yang tanya soalan, yang saya terlepas pandang. Saya minta maaf. Mungkin jawapan tak apa mantap, saya minta maaf. Itulah yang saya boleh jawab dengan ilmu yang tak setara mana ni. Terima kasih banyak sekali lagi pada pihak Biro Muslimat Masjid Al-Falah USJ 9 Subang Jaya, terutamanya Hajah Salwa dan semua barisan AJK yang sentiasa committed dalam menjalankan kuliah online. Hampir setiap minggu lah. Dalam seminggu tu memang penuh kan. Minggu ni memang penuh. Jadi terima kasih banyak. Saya minta maaf sekali lagi atas kelemahan. Dan jangan lupa sahabat sekalian, tadi Hajah Salwa dah masukkan nombor akaun masjid. Boleh masuk sekali lagi. Saya tak boleh nak pin pula hari ni. Pin dah hilang. Saya tak boleh nak pin. Jadi boleh infak untuk Masjid Al-Falah juga, untuk bantu kuliah-kuliah online kita lah. Dan yang kedua, kalau tuan-tuan nak infak melalui saya pun boleh, untuk kerja dakwah dan kebajikan yang saya wawarkan setiap hari juga. Itu nombor telefon saya. Boleh WhatsApp pada saya. Sama juga ni, siapa yang nak wakaf kitab yang saya wawarkan sehari dua ni sempena bulan Ramadan, RM50 satu kitab. Nanti dah bank-in, boleh tulis 10 nama waris. Nanti kita akan catatkan balik nama-nama tu dan kita hantar gambar melalui WhatsApp. Jadi siapa yang nak wakaf kitab ni untuk arwah-arwah ke, diri sendiri ke, adik-beradik ke, siapa, boleh PM saya pada nombor 019-243-7476. Boleh WhatsApp lah. Nanti saya bagi nombor akaun dan kaedah dia macam mana, insya-Allah. Kitab ni kita akan wakafkan ke sekolah pondok yang terpilih di seluruh negara, insya-Allah. Tu Abang Haji Kamarudin dah masukkan tu. Kak Salwa pinjam akaun abang. So itu bank Islamnya, bank Islam masjid kan. Bank Islam tu 120-650-137-809. Itu nombor akaun bank Islam Masjid Al-Falah. Kitab apa tu Ustaz? Kitab wakaf kitab, harganya RM50. Siapa nak wakaf boleh PM nombor saya tadi. Dan dah bank-in duit, nanti bagi 10 nama waris, nanti kita tulis balik atas kitab tu. Kalau 2 kitab RM100, boleh tulis maksimum 20 nama lah, dan seterusnya. Itu. Dan kitab tu kita akan wakafkan semula ke sekolah pondok, untuk dibaca oleh pelajar-pelajar pondok lah. Nantilah lepas-lepas PKP ni kita hantarlah kitab tu. Kita hantar ke pondok-pondok lah, insya-Allah. Itu saja. Terima kasih. Dan satu pengumuman, insya-Allah kita pakat-pakat doa untuk Tuan Guru yang kita kasihi, Al-Fadil Datuk Ismail Kamus, ya, di mana semalam telah tular juga. Tuan Guru kita dimasukkan ke hospital. Dan malam tadi saya pukul 12 malam saya personal dekat anak beliau, Ustaz Firdaus, sahabat baik saya juga, junior saya di sekolah dulu. Jadi dia kata buat masa ni ayah dia kata terdapat sedikit serangan jantung dan strok ringan, tekanan darahnya agak rendah dan jangkitan kuman di paru-paru. Itu setakat 12.03 malam tadilah yang saya dapat personal message daripada anak beliau, sahabat saya Ustaz Firdaus. Jadi kita doakan pagi ini mudah-mudahan dengan keberkatan Ramadan, kemuliaan Ramadan, Allah selamatkan Tuan Guru yang kita kasihi, Datuk Ismail Kamus, dan terus sihat untuk melaksanakan kerja-kerja dakwahnya di atas dunia selagi hayatnya masih ada, insya-Allah.
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi pada semua yang menonton, yang bersama pagi-pagi ni, yang share, yang komen, yang macam-macam, yang baik-baik semua, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. So macam biasa, kuliah harian saya petang ni pukul 6 petang. Tajuk tak tahu lagi lah, kan? Semalam kita dah sembang, tajuknya bawa bertenang. So petang ni kita tengoklah apa tajuk yang sesuai, nanti kita sembang pukul 6 petang ni, channel yang sama. Jangan beralih channel, insya-Allah. Terima kasih. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu majlis kita pada pagi ni dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan kami, Kau ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua orang tua kami dan mertua kami, ya Allah. Dosa adik-beradik dan saudara mara kami, ya Allah. Dosa jiran-jiran dan sahabat handai kami, ya Allah. Dosa seluruh tuan-tuan guru kami, para alim ulama kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, Kau berikanlah kesembuhan yang terbaik buat tuan guru kami, ya Allah, Datuk Haji Ismail Qamus, ya Allah, yang sekarang ini berada di ward hospital, ya Allah, di atas beberapa penyakit yang sedang melanda beliau pada saat ini, ya Allah. Kami sayang tuan guru kami ini, ya Allah. Kau berikanlah kesembuhan yang terbaik kepada beliau, ya Allah, untuk meneruskan perjalanan hidup di bulan Ramadan yang mulia ini, ya Allah, dan seterusnya untuk menyambung lagi tugasan-tugasan dakwah beliau, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Janganlah Engkau memandang kami dengan pandangan azab dan kemurkaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, berkatilah kehidupan kami di bulan Ramadan yang mulia ini, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami kelebihan malam Al-Qadar itu ke atas diri kami semua, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Kita jumpa insya-Allah pukul 6 petang nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan malam Al-Qadar itu ke atas diri kami semua, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa